Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi Asma'in. Pertama kali sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, keizinannya, kehendaknya dan semua kurniaannya, maka dapat sama-sama kita sampai hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesihatan, diberi macam-macam lah yang Allah Taala bagi kat kita, sehingga kita dapat meneruskan kehidupan kita secara umumnya, dan dapatlah hari ini kita berkumpul dan kita sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan berkongsilah sikit sebanyak yang boleh, sikit sebanyak ilmu yang mudah-mudahan kita boleh manfaatkan. Sebagaimana yang saya sebut dululah kuliah saya yang dulu, Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Talabul ilmi, ingat lagi? Tak sebut surah lain Ustaz. Bukan masjid ni. Talabul ilmi afdal minan nawafil. Itu betul-betul kata Imam Syafi'i rahimahullah. Menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunat. Direkodkan oleh Imam Al-Qadhi Husain dalam buku. Kata Imam Ibn Arabi pun sama. Kita tengok ulama-ulama besar ni, dalam dia nak menarik orang kepada majlis-majlis ilmu ni, selain daripada apa yang telah disebut dalam nas yang sahih, lagi sahih, yang jelas tentang kelebihan dia, yang kadang-kadang mungkin kita tak boleh dapat di tempat lain. Satu hari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dia tanya Nabi dalam satu riwayat Ahmad. Dia kata, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, aku kata pada Nabi, wahai Nabi. Abu Darda ni dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis zikri, wahai Rasulullah, apakah balasan majlis-majlis zikir ataupun majlis-majlis ilmu? Apa balasan yang kita nak dapat ni? Memanglah pahala tu memang kita tahulah, tapi lebih menarik lah. Nabi kata ghanimatu majalis zikri. Nabi kata al-jannah. Nabi ulang 2 kali tu. Sekali cukup dah, kan? Tapi Nabi ulang. Jadi imam janganlah banyak kali pula. Ya. Paling-paling pun 5 kali lah. Sebaik-baik 3 kali. Sebab imam. Jadi nak cerita ulang-ulang itu. Baik. Nabi kata ghanimatu majalis zikri. Nabi kata al-jannah. Nabi kata balasan kepada majlis seumpama ini, Nabi kata syurga. Penekanan daripada Nabi nak bagi kita ni, rasa nak lah. Apa lagi yang kita nak kalau balasan yang Nabi kata syurga? Apa lagi kita nak? Tak? Cukup lah. Bahkan dulu pun saya pernah bagi tahu, ni motivasi ni, mukadimah kita nak share lepas puasa kan. Kita sebulan puasa tu pernah, Ustaz, sebulan puasa pernah ni. Lepas tu lepas puasa tak ada orang. Lepas bulan puasa dia sebulan tu dia betul-betul lumus. Lepas tu saya tak rasa, saya lepas Syawal ni kan, bukan lepas Syawal, lepas Ramadan ni, pergi surau tu tak ada orang, pergi surau ni tak ada orang, pergi masjid tu tak ada orang, pergi masjid ni tak ada orang. Lebih tak ada orang daripada sebelum puasa tu. Seminggu dua nak puasa, orang ramai. Dia dekat-dekat nak puasa, aura tu damai kan. Tapi bila dah lepas puasa, tak ada orang. Saya kata tak apalah, sebab Syawal, bulan Ramadan tu orang dah penat. Tengok minggu pertama tak ada orang, minggu kedua, minggu pertama tak ada kuliah lagi lah, minggu kedua, ketiga ni minggu apa? Ketiga kan. Ketiga minggu ni Syawal dah habis dah pun. Saya kata tak apalah, sebab Syawal. Tengok lepas Syawal, mungkin Syawal orang nak rehat, tapi nampak raya lepas Syawal orang rehat.
Tapi nampak raya lepas shower rehat lagi ya. Kan? Terus swasta. Tahu 1 liter berapa ringgit dia cas kalau tuan-tuan guna. Khusus tak nampak ya. Pergi hospital swasta dia cas kita. Tahu 1 liter ringgit. 1 liter 10 ringgit untuk oksigen. Itu apa yang saya baca lah. Allah Ta'ala ada. 1 liter oksigen yang kita sedut 10 ringgit tuan-tuan hospital cas. Tuan-tuan kali tengok 2,800 liter dengan 10 ringgit satu hari. Ni cerita dia oksigen yang kita sedut satu hari. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, satu hari. 2,800 kali dengan 10 ringgit. Berapa? Tak payah kali, congak je. 2,800 ringgit satu hari. Kalaulah kita ni kena bayar oksigen yang kita sedut dengan nilai apa yang orang cas pada hari ni, 1 liter 10 ringgit, maka tuan-tuan kena bayar pada Allah Ta'ala 2,800 ringgit satu hari untuk 2,800 liter oksigen yang kita sedut setiap hari. 2,800 hari kita bayar. Kali 10 apa? 28,000. 2,800 kali 10 ringgit, 28,000 ringgit satu hari untuk oksigen yang 2,800 liter yang kita sedut pada satu hari. Tak tahu saja je. Itu kaedah dia dalam keilmuan hadis. Okey, baik. Hadis ni pun saya dah hurai sepintas lalu. Dan perkara-perkara yang bersabit dengannya saya dah sebut satu persatu. Saya ada sebut hurai, tak tahulah tuan-tuan ingat tak ingat lagi. Itulah Nabi ditanya tentang amalan yang paling afdal. Orang Arab sebut afdal, orang Melayu pun sebut afdal. Apa makna afdal? Tak payah takrif ustaz, tak payah tafsir. Kita semua dah faham. Makna afdal ni ialah amalan yang paling baik. The best deed, kata Mak Saleh. Amalan yang paling baik. Apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling besar pahalanya. Cakap baik tak berapa ni lagi kan, kita kata lagi lebih tepat di sisi syarak lagi, lebih besar pahalanya. Nak lebih tepat lagi dari sudut syarak, mana afdal ialah yang lebih bernilai di sisi Allah Ta'ala. Full stop. Habis. Itulah makna afdal. Kadang-kadang Nabi ditanya manakah amalan yang paling afdal. Kadang-kadang Nabi ditanya manakah amalan yang paling disukai Tuhan. Dua lafaz ni jadi lafaz yang biasa digunakan oleh sahabat bila nak tanya Nabi amalan yang Allah Ta'ala suka. Afdalul a'mal ataupun ahabbul a'mal kita. Dia tanya, ya Rasulullah, sebab Islam ni banyak tuan-tuan, banyak amalan. Sampai ada sahabat tanya Nabi, dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, syariat Islam ni teramat banyak. Ajarlah aku benda yang ringkas yang aku boleh buat. Dan Nabi ajar. Nak cerita memanglah. Walaupun banyak, dia tidaklah sampai kita terbeban. Benda Islam ni kita boleh buat raka. Cuma adalah cara. Nabi pun jawab. Nabi pun kata, afdalul amal, Nabi kata al-imanu billahi wahdah. Sebaik-baik amalan ialah beriman kepada Allah Ta'ala yang esa. Okay. Summa jihad, Nabi kata, kemudian jihad. Summa hajjatun mabruratun, kemudian haji yang mabrur. Kadang-kadang setengah riwayat dia kata hajjatun baratun, samalah, lebih kurang. Tafdulu sa'iral a'mal kama baina matla'i syamsi ila maghribiha. Nabi kata beza amalan ini yang tiga ni dengan lain-lain amalan. Nabi kata umpama timur dan barat. Umpama tempat naik matahari hinggalah kepada tempat tenggelam matahari. Makna beza antara amalan ini dengan lain-lain amalan, bezanya amat jauh, sehingga antara timur dan barat besar betul lah. Sebab tu dia ni paling afdal. Kan? Okay, baik. Kita pergi satu-satu. Pertama, Nabi kata beriman kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa.
Tuan-tuan lihat. Ini dipanggil rahsia lafaz yang Nabi tuturkan. Nabi ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Tapi Nabi kata beriman kepada Allah yang esa. Daripada sini tuan-tuan, ulama ahli sunnah wal jamaah menyimpulkan bahawa iman bukan sekadar kepercayaan, tapi iman adalah amalan. Bahkan dia adalah amalan yang paling afdal. Kita jangan ingat iman ni benda kepercayaan saja. Benda kepercayaan, no, dia juga adalah amalan. Sama juga dengan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, kita ingat ilmu ni apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang ada dalam kitab, apa yang disampaikan oleh seseorang tu guru, itu ilmu. Sekadar ilmu, no, ilmu ialah amalan. Bahkan kata Imam Ibn Arabi, ulama besar kita, dalam buku dia At-Tarajum, dia kata afdalu al-a'mali, dia kata al-ilmu. Afdalu a'mali an-nafsi al-ilmu. Sebaik-baik, seafdal-afdal amalan tubuh badan, dia kata adalah ilmu. Dia kata ilmu ni bukan sekadar ilmu, tapi ilmu tu sendiri adalah amalan, kata dia. Sama juga dalam konteks ini, Nabi kata iman adalah sebaik-baik amalan. Nampak? Sebab tu kita kena jaga iman kita ni. Terutama apa yang kita sebut sebagai tauhid. Apa beza Ustaz tauhid dengan iman? Tauhid ni ialah keseluruhan kepercayaan dalam agama, yang merangkumi 3 perkara yang kita sebut sebagai iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan, al-amalu bil arkan. Itu iman. Tauhid adalah induk kepada iman. Iman ni kepercayaan, tauhid ialah mengesakan. Nampak? Sebab iman ni dia banyak. Ada beriman pada Allah, ada beriman pada Nabi, ada beriman kepada sekian-sekian. Induk kepada iman keseluruhan ialah tauhid. Nampak? Apa dia iman? Pasal apa kita kena faham iman? Macam saya ingat lagi, tahun 98 kita panggil Dr. Ismail Kamu, Ustaz Ismail Kamu kan, ceramah kat Masjid Zakaria di Bawah. Dia kata, saya dah banyak kali sebut, saya pergi mana-mana semua sebut. Dia kata orang Melayu kita ni bagus. Bagus, semayang dia bagus, baca Quran, banyaklah benda baik yang kita buat. Kan? Ibadah ni kita boleh bagi walaupun tak A+, A lah. Ada sikit sebanyak yang kita kena perbaiki. Tapi dia kata kelemahan orang Melayu ni satu je. Tak boleh lari daripada khurafat, tak boleh lari daripada bomoh, tak boleh lari daripada perkara yang karut-marut dan syirik. Itu hakikat dunia Nusantara. Tak ada siapa boleh nafi. Tuan-tuan kata bailah itu kan. Tak nampak je lah. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan tengok apa kata Azhar Idrus tentang hal ini. Kita ketawa je. Sampai orang negara lain tertawakan kita lah. Jalan terakhir bagi Malaysia mencari MH360 ialah dengan jalan sihir. Dia tak panggil bomoh, orang Arab ni. Kan? Dia panggil sihir. Bomoh sihir. Orang Arab panggil sihir. Dah nampak lah, nampak. Akhirnya benda ni timbul. Memang orang Melayu kita memang. Kan? Tak cukup dengan apa yang ada dalam masyarakat, bertambah dengan televisyen. Hari-hari cerita hantu, hari-hari cerita hantu. Itu bentuk syirik, itu bentuk khurafat lah tu. Buat apa? Kan? Orang Melayu dengan khurafat ni saya kata tak dapat nak dipisahkan. Bagi setengah lah, kita ni insyaAllah lah boleh dipisahkan. Kita tak. Kan? Pak sakit je bomoh, sakit je bomoh. Saya minggu lepas saya kuliah di Sanui. Saya cerita sejam lebih pasal bomoh. Kan? Saya cerita pasal ayat kursi 3 kul, Fatihah. Dah lepas ni tak jumpa bomoh. 3 ni dah cukup. Tapi dah kali saya tak cukup. Nak cerita kan? Orang Melayu kita. Sebab kita ni kadang-kadang kita pasal apa jadi macam tu? Sebab kita pembelajaran kita akidah ni sebenarnya tak kuat. Saya cakap betul. Di peringkat pengajian, baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, tak kuat pembelajaran akidah. Padahal dia yang paling utama. Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah, tuan-tuan, dia ajar akidah. Walaupun semayang diwajibkan, tapi Nabi fokus akidah. Bahkan Nabi ketika dihantar sahabat keluar daripada Madinah, umpamanya dihantar Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, jadi ketua di sana kan. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi.
Nabi kata pada Muaz, Nabi kata innaka latati qauman ahla kitab. Nabi peringat kat Muaz ni. Nabi kata wahai Muaz, kau nak pergi ke Yaman, kau kena ingat di situ ada ahlu kitab. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dia kata falyakun awwalu ma tad'uhum. Dia kata la ilaha illallah. Wahai Muaz, awal-awal benda perkara yang kau nak kena fokus ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu dulu jangan cerita pasal semayang, jangan cerita pasal yang lain-lain. Kita buat Tuhan ni satu. Tuhan ni satu. Muhammad ni pesuruh dia yang dihantar khusus. Tu kamu kena beritahu dulu. Jangan dulu kelirukan dengan benda-benda lain. Ajar tu dulu. Bagi dia orang benar-benar percaya, yakin bahawa Allah Ta'ala ni satu dan Nabi memang Allah Ta'ala utuskan. Baru Faiza qalu zalik, bila dia dah kata begitu, dah percaya begitu, Nabi kata fa akhbiruhum bi anna Allah iftarada alaihim khamsa salawat. Baru kau bagi tahu mereka yang mana Tuhan mereka memfardukan ke atas mereka 5 kali satu hari sembahyang fardu. Nabi kata dia bagi faham. Ambil masa lama tak kisah. Jadi bila dia orang terima, barulah cerita pasal sembahyang. Pasal seluar-luar Islam ni semua berpandukan kepada akidah Islam. Semua berpandu kepada akidah Islam. Iman kita out lah. Kita tu 40 tahun sembahyang tak tinggal. Contoh kan, sakit sikit kita jumpa orang kat sini. Habis. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Faqadimna, ni ayat ni biasa orang baca lah, Quran Islam dia baca. Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah Ta'ala kata diperlihatkan kepada mereka amalan mereka yang banyak, akhirnya dia hanya jadi abu-abu yang berterbangan. Terbatas habis yang kita buat. Sebab tu ada dua benda yang kita kena betul-betul belajar dalam akidah Islam. Dua benda ni kena fokus daripada kecil sampai besar, daripada muda sampai tua. Dia mesti fokus pada dua-dua benda ni. Bahkan setengah ulama kata mesti fokus pada dua ini lebih pada fokus benda-benda lain dalam akidah Islam. Apa dia? Pertama tauhid, kedua ialah syirik. Kita kena belajar tauhid ni apa, kita kena belajar syirik ni apa. Kita kena belajar apa unsur-unsur tauhid dalam ibadah terutamanya, dan kita kena belajar apakah perkara yang boleh membawa kepada syirik. Dua ni dia unsur utama. Supaya kita tak buat benda tu lah. Siapa-siapa yang mentauhidkan Tuhan, dia takkan syirikkan Tuhan. Siapa-siapa yang mensyirikkan Tuhan, dia tak mentauhidkan Tuhan. Dia mesti, dia tak boleh dua-dua kita buat, tak boleh. Kan? Macam kita lah. Orang yang bergerak tak mungkin dia diam. Orang yang diam tak mungkin dia bergerak. Orang yang kenyang tak mungkin dia lapar. Saya kenyang Ustaz, tapi kalau saya lapar juga ni, nak makan lagi. Dia tak berlaku itu. Kan? Orang yang melihat tak mungkin dia buta. Orang buta tak mungkin. Dia macam tu lah. Tauhid dengan syirik dia tak boleh campur. Kalau kita buat tauhid, tak ada syirik. Tapi kalau buat syirik, habis. Nampak? Sebab tu kena berhati betul-betul. Bahkan kita belajar Islam ni, fokus nombor satu pasal iman. Pasal iman. Kena fokus semua-semua lah. Supaya kita tak buat lah. Dan kita nak meninggalkan syirik ni pun, pasal apa dia kena kaitkan dengan tauhid? Sebab daripada situ datang keyakinan. Pasal apa orang duk syirik kat Tuhan? Pasal dia tak ada keyakinan pada Tuhan. Bahkan dia tak yakin apa yang dibawa oleh Nabi dia, Muhammad SAW. Saya tanya, apa perlunya bila kita sakit pergi jumpa bomoh ni? Ustaz, bomoh semua syirik Ustaz. Saya tak kata semua bomoh syirik. Tapi cubalah duduk sebelah bomoh, tengok dia baca, tengok. Kalau kita boleh dengar lah. Sebab tu kita kata, apa yang ada dalam Islam, Quran baik, hadis Nabi baik, dah cukup bagi kita. Daripada A kehidupan kita sampai Z kehidupan kita. Daripada kita hidup sampai kita mati, dah cukup dah. Ustaz, apa susah? Saya nak tanya, apa jampi yang lebih afdal, apa jampi yang lebih baik yang kita baca? Kita pergi jumpa bomoh, dia baca jampi Melayu ya. Dia baca Quran sikit. Kekok silap dia baca Quran betul betul. Kita lebih betul daripada dia. Tak ada satu jampi yang lebih afdal melainkan suratul Fatihah. Ini saya beritahu.
Kena i'tiqad tu kata akidah, tu kata iman, bukan belajar saja, bukan sekadar tahu saja, kena yakin. Tak ada satu jampi yang lebih afdal melainkan kalamullah, Quran. Ambil daripada alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Inilah jampi kita paling afdal. Tak ada, kita tak ada jampi Melayu kan. Awan suri memilih ke muka aku, garam di laut, asam di darat, campur ikan puyuh kita makan. Itu jampi-jampi Melayu yang karut-marut. Saya pergi kursus perubatan Islam dengan Ustaz Syarhan Syafi'i yang dalam TV yang top tu lah. Saya berguru dengan dia juga, walaupun tak habis. Ya. Tengok jampi bawah Melayu kita. Ada nama-nama binatang, ada belalang, ada gajah putih, ada macam-macam. Nama-nama binatang dalam jampi mewakili makhluk-makhluk halus yang ada. Kalau sebut belalang, dia kata tu pelesit. Kalau sebut gajah tu hantu raya. Dia kata lah, bukan saya kata. Saya kursus kata. Jadi itulah kehidupan kita. Kan? Tak ada cerita lah orang Melayu kita. Saya kecil sampai besar saya orang Melayu juga. Atuk saya bekas guru silat. Saya hari-hari duduk dengan dia, duduk belajar jampi. Saya ingat sampai hari ni lah jampi dia. Nak kalau rumah bismillahirrahmanirrahim. Kan? Baca aku Allah, baca aku benda lagi betul baca. Dia suruh. Dia ni masalah ni. Dalam persilatan pun dia masalah. Dia ada suruh meniru. Dia ada suruh. Abu Bakar. Ni betul ni. Jampi. Kita baca Allah, baca. Dia memang menjatuh mukadimah dia bagus lah. Lepas tu dia ada suruh dah ujung-ujung. Nak keluar rumah, Nabi ajar nak keluar rumah baca doa. Kan? Tambah ayat kursi. Ayat kursi itu amalan solihinah. Itu bukan hadis Nabi. Dan kita baca Quran. Keluar rumah baca doa yang Nabi baca. Kemudian kita baca Quran. Zikrullah. Dia ajar keluar rumah suruh. Seru belakang. Seru Sayyidina Abu Bakar. Seru Umar. Abu Bakar, kau jaga di kanan aku. Macam dia besar sangat lah. Nak suruh Abu Bakar jaga. Abu Bakar dah meninggal lepas pada Nabi hari tu hari dah. Tak sibuk nak jaga kau kan. Abu Bakar, kau jaga di kanan. Ini dalam persilatan yang ada di kampung saya dulu lah. Saya kecil-kecil lama. Saya duduk dengar sampai saya ingat. Tapi ada juga lah yang bagus-bagus, yang betul-betul daripada doa Quran ada lah. Tapi duk campur aduk yang syirik, yang khurafat, yang kudan. Itu masalah. Abu Bakar, kau jaga di kanan aku. So jaga. Abu Bakar jaga kanan dia. Macam dia mulia pada Abu Bakar. Omar, kau jaga di kiri aku. Awal-awal jambi tu saya tak ingat lah. Ini yang tengah-tengah. Osman, kau jaga depan aku. Ali, kau jaga belakang aku. Hebat ni orang. So jaga dia. Pak Khalifah tu, pak jaga dia. Tapi heran mati juga. Lepas tu dia seru pula malaikat maut pula. Hai malaikat maut, kalau kau duduk kanan, kau simpang kanan. Kalau kau duduk, dia seru malaikat maut. Kalau kau duduk kiri, kau simpang kat kiri. Aku anak Adam nak lalu. Dahsyat dia jampi dia. Banyak lagi lah yang saya ni. Tapi kadang-kadang menjadi itu dia mengistidraj daripada syaitan. Saya tengok orang bersilat dulu kan, masa dia kecil ngatuk saya dengan anak murid dia kan. Dia baca kul huwallah mula-mula je. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lepas tu somat. Dia mempermainkan ayat Quran. Somat segala darah, somat segala daging, somat segala tulang, bagi kekuatan dengan nama di atas roh. Macam-macam dia suruh. Ini unsur-unsur Melayu kita yang betul-betul yang kita kata syirik ni. Apa pula tak syirik kalau suruh nama Allah Ta'ala. Apa mempermainkan nama Allah Ta'ala begitu? Kan? Kita kecil-kecil kita tak tahulah. Kita belajar sekolah agama, kita tak faham benda ni. Dia kata tak ada masalah apa lah. Lepas tu dia ambil ayat Quran separuh, dia buang separuh. Ini semua unsur-unsur yang kita kata bukan kata haram, tapi boleh membatalkan iman. Iman kita terbatai dah pasal mempermainkan Quran. Dia baca ayat Quran, dia ambil Quran yang hebat-hebat. Ambil Yasin wal Quranil Hakim. Pada Nabi sebut waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la. Dia berhenti kat situ. Suka-suka dia berhenti kat situ. Fahum la. Apa Quran Yasin ni? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Itu ayat nak kebal, nak bagi pertahanan, keselamatan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Fahum la, dia berhenti kat la tu je. Yubsirun dia tak baca.
Dah ambil surah Ar-Rahman pula. Gerabang-gerabung dia baca, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la. Patutnya la tanfuzun. La. Dia berhenti. Ayat Allah sudah berhenti kat la. Semua gitu. Itu semua sebenarnya unsur-unsur yang begini ya, kita tak boleh. Mungkin kita tak buat lah, tapi kalau anak-anak kita ada masuk persilatan apa semua, kita kena cek tengoklah apa zikir dia baca. Sebab dalam kelompok yang begitu biasa dia adalah amalan dia zikir Quran. Yang bagus lah. Kan? Tapi bercampur tu. Lepas tu ujung-ujung dengan berkat la ilaha illallah. Mula dengan baik, pertengahan karut, akhir dengan baik. Kenapa? Suka-suka dia je. Itu kita kata potong separuh, ambil separuh. Kita tengok Nabi Bilal bin Abi Rabah, tuan-tuan, dia baca Quran. Dia ambil sebahagian surah Al-Baqarah, berapa ayat daripada surah Al-Imran, berapa ayat daripada surah lain. Bila Nabi dengar, Nabi tanya, kenapa kau baca macam ni? Ni Al-Imam Suyuti disebut dalam Al-Itqan, larangan mencampur-campurkan ayat-ayat dalam Quran secara tanpa tujuan yang jelas. Ambil satu ayat surah ni, ambil satu ayat surah ni, campur. Tapi Bilal tak buat sampai tahap macam tu. Nabi tanya, yang apa? Nabi tanya, wahai Bilal, apa pasal kau buat macam ni? Bilal kata apa? Ya Rasulullah, khalaqtu tayyib bit-tayyib. Wahai Rasulullah, aku campur benda baik dengan benda baik. Aku ambil 10 ayat daripada surah Al-Baqarah, dia baik. Aku ambil 10 ayat daripada surah Al-Imran, dia baik. Kan campur baik dengan baik tu apa salahnya? Nabi kata, Iqra al-Quran kama unzila. Bacalah Quran. Isu dia bukan Quran tu baik tak baik. Memang Quran tu baik, tapi cara kau baca tu kena betul. Bacalah Quran sebagaimana dia diturunkan. Bacalah Quran. Isu dia bukan Quran tu baik tak baik. Memang Quran tu baik, tapi cara kau baca tu kena betul. Bacalah Quran sebagaimana dia diturunkan. Tu kaedah dalam baca Quran. Baca sebagaimana